wa ta'ala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang lalu kita telah bahas tentang hadis yang Nabi sebut, ta'awaz billahi min syayatin al-ins wal jin, di mana minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada angkara syaitan-syaitan. Dan syaitan itu termasuk di kalangan para jin, dan syaitan itu juga termasuk di kalangan manusia. Yang sebahagian besar kita telah cerita dah tentang perkara itu. Dan ayat-ayat yang diminta oleh Nabi untuk kita baca bagi mengelak daripada angkara syaitan itu, kita telah bicara seperti mana ayat Al-Kursi sendiri, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah An-Nas, dan kita telah bahas pada kuliah yang lalu lah. Jadi pada pagi ini masuk pada hadis yang lain. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana ana amshi sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni faanzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddassir qum faanzir ila qawlihi warrujza fahjur fahamiyal wahyu wa tawatir. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala redha kepada dia dan redha kepada ayahnya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, suatu saat aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara daripada langit, lalu aku pun menengok ke atas, ternyata ada seorang malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu aku pun merasa ketakutan dan langsung pulang. Lalu aku berteriak dengan mengatakan, selimu aku, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayatnya. Mengenai hadis ini yang mungkin biasa kita dengar, hadis ini diambil daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala redha pada dia dan redha pada ayahnya. Jabir bin Abdullah ni salah seorang sahabat yang masyhur lah, yang mungkin biasa juga kita dengar perihal kehidupan dia. Cumanya Jabir ni sedikit sebanyak tentang perihal kehidupan dia. Jabir disebut adalah orang yang Al-Mukassirin. Al-Mukassirin ni salah seorang sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ni sebanyak 1,500 lebih hadis. Angka yang tepat saya tak pasti, cuma melebihi 1,500 lebih hadis. Maknanya dia termasuk di kalangan Al-Mukassirin lah, sahabat-sahabat yang banyak mengingati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada sahabat yang tak banyak mengingati hadis, jadi dia termasuk di kalangan Al-Mukassirin. Dan disebut juga Jabir ini adalah orang yang terlibat di dalam peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali. Dan ada sebahagian riwayat menyebut 18 kali. Jabir mengatakan Nabi kita ni dalam sepanjang hayat baginda, Nabi terlibat di dalam peperangan secara langsung sebanyak 21 kali. Nabi dalam sepanjang hayat baginda terlibat di dalam peperangan secara langsung lah. Secara langsung tu sebanyak 21 kali. Daripada 21 kali itu, Jabir bin Abdullah menyertai Nabi. Dia sebut syahadtu ma'ahu, aku menyaksikan di situ dia ada sekali lah dalam peperangan itu sebanyak 19 kali. 19 kali ini daripada 21 banyak lah.
Jadi hebat jugalah Jabir bin Abdillah ni. Cuma walaupun 19 kali banyak itu, peperangan Badar dan peperangan Uhud dia ni terlepas. Walaupun kita tahu keistimewaan para sahabat tu, keseluruhan para sahabat mempunyai keistimewaan, tetapi Jabir bin Abdillah dia tak dapatlah keistimewaan di kalangan ahli Badar, di mana ahli Badar ni dia mempunyai keistimewaan yang khusus lah, yang khusus. Kerana bila wafatnya Nabi, timbul kekhilafan di kalangan para sahabat. Bila orang ni bagi pandangan begini, orang ni pandangan begini, maka Sayyidina Ali akan mengatakan ini adalah urusan ahli Badar. Makna di situ selepas wafatnya Nabi, tempat rujukan di kalangan para sahabat itu adalah di kalangan ahli Badar. Kalau timbul kekhilafan itu, jadi nak ceritanya keistimewaan para sahabat tu adalah banyak. Tapi orang yang terlibat di dalam peperangan Badar ni dia mempunyai keistimewaan yang khusus. Jadi Jabir bin Abdillah perkara ni dia tak boleh, dia tak dapat. Dan dia ni juga terlepas dalam peperangan Uhud. Terlepas dalam peperangan itu bukan kerana dia tak pergi, dia nak pergi. Bila mana dapat seruan untuk keluar berperang Uhud, di dalam peperangan Uhud ni, cumanya disebut Abdillah Al-Ansari, ayah dia ni minta Jabir bin Abdillah ni duduk kat rumah, biar dia seorang yang pergi dan duduk kat rumah itu supaya jaga adik-adik dia. Kerana Jabir dia mempunyai adik perempuan seramai 7 orang, setengah riwayat kata 9 orang. 9 orang ataupun 7 ni ramailah, ramai. Jadi oleh kerana ada adik yang begitu ramai, jadi ayah dia ni minta supaya kamu jangan keluarlah, duduk jaga adik, terutama pula adik-adik semua ni perempuan, dia seorang je lelaki. Jadi menyebabkan terhalang untuk dia pergi keluar dalam peperangan Uhud. Cuma ayah dia ni ada pesan, kalaulah aku ni syahid dalam peperangan itu, maka kamu jagalah adik-adik kamu. Kemudian aku mempunyai sedikit hutang dalam hidup aku ni, dengan apa yang aku tinggal, kamu langsaikanlah segala hutang ni, kata ayah dia. Dan ternyata Abdillah Al-Ansari adalah orang yang terawal gugur syahid di medan Uhud. Jadi bila mana selesai berperang apa semua, Jabir ni dia pergi berjumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, ayah aku sebelum keluar untuk pergi berperang, dia ada pesan supaya langsaikan segala hutang dia. Cuma menjadi masalah bagi diri aku ni, apa yang dia tinggal ni cukup tak cukup untuk aku melaksaikan segala hutang dia. Kerana tak banyak harta yang dia tinggal. Disebut apa yang dia tinggal itu adalah segedung, sebahagian segedung daripada buah tamar tu. Jadi Nabi kata, tak apalah, kamu pergi cari orang yang bagi hutang kepada ayah kamu, supaya datang sini, tuntut dengan aku, kata Nabi. Dan tunjuklah tempat apa ni, store tamar tu ayah kamu tinggal tu. Jadi dalam riwayat tu menyebut ramailah orang datang ni untuk tuntut hutang, dan Nabi sendiri yang bayar. Dan selesai kesemuanya, Jabir mengatakan, aku lihat buah tamar itu seperti mana tak diusik, maknanya kekal seperti mana sedia kala. Dan di situ berlakulah mukjizat di hadapan mata Jabir bin Abdillah. Yang keduanya, mukjizat yang dia pernah lihat dalam hayat dia di hadapan mata, mukjizat di hadapan mata dia ni ketika mana berlaku peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab, bila mana di kalangan musyrikin berpakat dengan orang Yahudi untuk menyerang Madinah, kepung Madinah. Jadi Nabi arah supaya gali parit. Ini kisah-kisah yang masyhur lah, yang biasa kita dengar. Jadi bila arah gali parit ni adalah di kalangan para sahabat ni keadaan lapar, sehingga mengadu pada Nabi SAW. Dan Nabi sendiri pun dalam keadaan lapar. Jadi Jabir bin Abdillah dia tengok keadaan itu, maka rasa timbul kesian kepada Nabi, sehingga dia minta izin dengan Nabi untuk pulang ke rumah. Dan Nabi izinkan. Bila dia balik, bertanya pada isteri dia makanan apa yang ada di rumah. Isteri dia bagi tahu tidak ada makanan kecuali sedikit daripada gandumnya. Jadi Jabir bin Abdillah ni dia minta kepada isteri dia supaya ulilah gandum tersebut, buatlah roti, dan aku pergi ke belakang rumah untuk sembelih kambing.
Dan disebut kambing itu saiz yang tak berapa besar lah. Bila mana selesai masak, lalu Jabir ni dia pergi ke tempat gali pari itu, berbisik dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ada sedikit makanan di rumah, kerana dalam keadaan lapar begitu, mintalah dan ajaklah 2-3 orang sahabat yang dekat supaya teman untuk diri tuan makan. Jadi bila dia jemput Nabi itu hanya berbisik sahaja kerana makanan ni tak banyak. Nabi ni istihar kepada ahli Khandaq. Nabi kata, wahai ahli Khandaq, Jabir bin Abdillah ni ajak makan ke rumah dia. Dan ulama kata yang terlibat dalam misi gali pari itu hampir 1000 orang para sahabat. Jadi Nabi iklan, Jabir ajak makan ke rumah dia. Memang tak cukup lah, tak cukup. Sehingga dia balik ke rumah, dia kata celakalah kita pada hari ini kerana masakan yang kita masak untuk Nabi dan 2-3 orang sahabat, Nabi telah jemput ke semua di kalangan ahli Khandaq supaya mari makan ke rumah kita. Nabi bimbang makanan itu tak cukup. Lalu Jabir bin Abdillah mengadu pada Nabi. Nabi kata, jangan risaulah, biar aku sendiri yang bagi. Dan disebut para sahabat ni mari minta Nabi bagi, semuanya kenyang. Dan aku lihat makanan tersebut seperti mana tidak diusik lagi, kata Jabir bin Abdillah. Jadi semua ahli Khandaq ni kenyang dengan makanan tersebut, cukup. Ini mukjizat yang berlaku lah di hadapan mata Jabir bin Abdillah. Dan Jabir ni dia meninggal pada usia 94 tahun. Dan jenazah dia disembahyangkan, diimamkan oleh anak Sayyidina Osman. Cumanya dalam hayat dia ni, kalau kita baca kisah dia agak mengenang sedikit. Dia Jabir ni setelah lama tak berjumpa dengan Nabi, jadi rasa dalam solat subuh rasa bila Nabi tengok dia, Nabi kata, wahai Jabir, lama tak jumpa, tengok Nabi bersembang dengan dia lah. Jadi Jabir bin Abdillah kata, lama tak tengok tu wahai Rasulullah kerana aku dah berkahwin. Jadi bila dia bagi tahu dia dah berkahwin tu, Nabi bergurau lah dengan dia je. Nabi kata, isteri yang kamu kahwin ni, dia ni adalah seorang anak dara ke ataupun seorang janda? Nabi tanya pada dia untuk bergurau lah. Tapi Jabir bin Abdillah kata, isteri aku yang aku kahwin ni wahai Rasulullah, dia adalah seorang janda wahai Rasulullah. Jadi Nabi tanya pada dia, kenapa kahwin dengan janda tak kahwin dengan anak dara? Maka Jabir kata, wahai Rasulullah, aku ni mempunyai adik perempuan yang ramai, dan untuk aku pilih jadi isteri aku ni, aku cari orang yang lebih tua, supaya aku bawa balik isteri aku ini, dia dapat menjaga hak-hak dan kepentingan kepada adik-adik aku ni. Maknanya Jabir bin Abdillah dalam dia nak berkahwin tu, dia fikir tentang hak adik-adik dia yang dipesan oleh ayah dia supaya jaga. Jadi kalau berkahwin dengan anak dara ni, buat balik umur hak lebih kurang dengan adik-adik, pakai duk balah begitu je lah, umur lebih kurang, tak ada sifat hormat. Jadi dia nak timbul perasaan tu, dia berkahwin dengan orang yang lebih tua supaya isteri dia ni berada di rumah, boleh menjadi seorang mak kepada adik-adik dia. Jadi bila dia bagi alasan begitu, lalu Nabi berdoa kepada Jabir. Nabi kata, moga Allah Ta'ala kurnia keberkatan di dalam hidup kamu ni. Maknanya dalam hidup ni tak fikir pada diri sendiri, adik-adik yang ramai apa semua fikir. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala redha kepada dia dan redha kepada ayahnya. Jadi hadis ni diambil daripada dia lah. Jadi kata dia, Nabi SAW bercerita, suatu hari aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara daripada langit, dan aku lihat ke atas, lalu tengok malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun merasa ketakutan dan langsung pulang, lalu menyatakan selimut aku. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ya ayyuhal muddassir ila akhir ayat. Jadi hadis ni kita faham, secara khusus tu kita faham dah. Cumanya kalau mengikut dalam sirah rujuk kepada Rahim Maktum, Nabi SAW setelah beribadat di Gua Hira, kita mungkin tertanya-tanya juga, kenapa Nabi ni pergi duduk di Gua Hira tu? Turunnya wahyu di Gua Hira,
punca yang Nabi ni boleh pergi ke Gua Hira ni kerana apa? Dia menjadi tradisi di kalangan orang Arab yang sebahagiannya mereka ni tak banyak dah beramal dengan agama syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Di orang Arab dulu-dulu ni menjadi tradisi kepada mereka dalam masa setahun mereka akan keluar daripada celahan orang ramai untuk bersendirian, untuk berkhalwat lah, pergi duduk di satu tempat yang tidak menemusi pandangan orang. Ini tradisi di kalangan orang Arab dulu-dulu tu begitu. Kadang-kadang dia pergi 1 minggu, pergi 2 minggu duduk. Kalau bahasa kita, orang kita dulu ni bertapa lah, pergi bertapa. Dan orang Arab tu berlaku begitu. Maka berlaku juga kepada Nabi SAW, terutamanya 2-3 tahun ketika mana Nabi dah dilantik menjadi Rasul. Allah Ta'ala ni dia letak dalam sifat baginda rasa gembira duduk dalam keadaan bersendirian. Dan Nabi ni Allah Ta'ala telah cabut rasa seronok duduk di dalam celahan orang ramai apa semua ni. 2-3 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi ni, Allah Ta'ala telah capuk suatu perkara yang tak suka pada diri Nabi ni untuk duduk dalam keadaan ramai. Telah hilang rasa seronok tu. Maka tahun yang terakhir itu Nabi pergi ke Gua Hira untuk bersendirian, beribadat di situlah. Jadi Nabi pergi ni kerana nak mengasingkan diri pada waktu itu daripada masyarakat jahiliah yang rata-rata mereka ini hidup dalam keadaan penuh kejahatan dan kemaksiatan, dan hidup mereka ni sangat teruk sehingga sebahagian di kalangan mereka telah terkeluar daripada fitrah manusia dah. Jadi Nabi pergi ke Gua Hira untuk ta'amul, memikirkan keadaan umat, dan di situlah Nabi bertafakur, dan di situ juga Nabi beribadat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Bila duduk di situ, maka tibalah satu masa Allah Ta'ala menurunkan ayat. Tiba masa Allah Ta'ala lantik Nabi menjadi Rasul, maka diturunkan wahyu yang pertama, Iqra itu. Dan Iqra itu turun dengan dalam keadaan Jibril ni turun memeluk Nabi SAW. Dalam Bukhari kata Jibril ni peluk Nabi ni dalam keadaan kemas, sehingga Nabi sendiri pun nak bernafas tak boleh. Lalu dilepaskan dan diminta supaya Iqra, dan Nabi kata aku tak reti baca apa semua dah. Bila 3 kali begitu, lalu Jibril pun baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga akhir ayat tu. Maka bila dibaca tu, lalu Allah Ta'ala masukkan ingatan itu kepada Nabi SAW dan diberi kepahaman di dalam hati baginda. Lalu bila mana selepas daripada itu Nabi turun dalam keadaan ketakutan, dan sebahagian riwayat kata Nabi dalam keadaan macam demam dan gemetar begitu, balik ke rumah lalu minta kepada Khadijah, zammiluni zammiluni selimu aku. Kemudian selepas daripada tu Nabi bercerita kepada Khadijah tentang keadaan yang dihadapi dan alami di Gua Hira itu. Nabi dalam keadaan ketakutan. Kemudian Siti Khadijah bagi semangat kepada Nabi, sesungguhnya bahawasanya Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan diri kamu. Maka disitulah Khadijah bagi semangat dengan menyebut tentang kebaikan Nabi SAW. Kamu wahai Muhammad yang memenuhi segala hajat orang, dan kamu ni segala tolong orang, bagi makan pada orang, bagi minum pada orang. Kamu ni adalah orang yang baik. Mustahil Tuhan ini akan mensia-siakan diri kamu. Lalu selepas daripada tu rasa ringan sikit bagi Nabi SAW. Lalu Khadijah ni bawa Nabi pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni sepupu Khadijah lah. Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Naufal Naufal bin apa? Ada siapa ingat? Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Waraqah bin Naufal bin Asad. Mana tuk sama. Tuk Asad ni mempunyai 2 orang anak, iaitu Khuwailid dengan Naufal. Jadi sepupu lah. Jadi Waraqah bin Naufal ini, Khadijah ni bawa Nabi pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Lalu
minta supaya Waraqah ni bagi tahu tentang apa yang dialami oleh suami dia. Maka Waraqah dalam keadaan tua dan mata dia dibuta pada waktu itu. Waraqah ni dia kalau kita pernah baca 10 orang di kalangan Arab Jahiliyah yang kecewa dengan keadaan Arab Jahiliyah yang mereka ni keluar dan mengasingkan diri. Daripada 10 orang Arab Jahiliyah ni hak keluar daripada kehidupan Arab Jahiliyah itu, salah seorang di kalangan mereka 10 ni adalah Waraqah bin Naufal. Dan dia ni alim dalam bahasa Ibrani, dan dia ni juga menterjemahkan Bible daripada bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Jadi Khadijah ni bawa Nabi nak suruh Waraqah bin Naufal ni dengar apa yang dialami oleh Nabi ni dan diterjemahkan keadaan tu. Lalu bila Nabi bercerita, maka Waraqah mengatakan, apa yang dialami oleh kamu itu adalah haza namus. Kata dia, ini adalah Jibril allazi nazzalallahu ala Musa, yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Musa alaihi salam. Maka Waraqah di situlah bagi tahu kepada Nabi, kalau inilah keadaan yang kamu alami, maka jangan risaulah. Bagi tahu pada Siti Khadijah bahawa suami kamu telah dilantik menjadi Rasul. Maka alangkah indahnya di saat ini kalau aku ni umur masih muda, kata Waraqah, kerana aku akan dapat membela kamu. Dan tidak ada orang yang telah berjumpa dengan namus ini selepas daripada itu mereka akan dihalau oleh kaum mereka sendiri. Mereka akan dihalau oleh kaum mereka sendiri, dan kamu ni juga akan ditentang oleh kaum kamu. Tapi alangkah indahnya kalaulah aku ni masih hidup di saat itu, akan aku membela kamu. Waraqah ni Ibnu Asir rasa sebut dalam satu hadis, Nabi kata Waraqah ni aku tengok dia ni dalam keadaan berpakaian putih. Nabi tak kata dia ahli syurga secara terang, cuma Nabi kata aku melihat Waraqah bin Naufal ini berpakaian putih. Jadi dia nisbahkan kepada ahli neraka ni, ahli neraka dia tak pakai pakaian putih. Pakaian putih ni untuk ahli syurga je. Jadi di situ Nabi bagi isyarat bahawasanya Waraqah bin Naufal ini juga merupakan ahli syurga. Maka dia sebut kepada Nabi keadaan yang dialami oleh Nabi dilantik menjadi Rasul apa semua. Maka Waraqah kata, jangan risaulah, kalau aku masih hidup pada waktu itu, akan aku ni bela kamu wahai Muhammad. Dan selepas daripada tu Waraqah bin Naufal ni meninggal lah. Jadi waktu itulah bila Nabi balik di rumah, lalu Nabi pergi balik ke Gua Hira. Perasaan yang takut yang dialami oleh Nabi dalam wahyu yang pertama itu telah bertukar menjadi perasaan rindu pula dah. Rasa nak jumpa pula dengan makhluk ni. Macam mana ni? Lalu Nabi naik ke Gua Hira dan tunggu tak datang Jibril ni. Jibril ni tak mari-mari. Sehinggalah ada riwayat mengatakan rasa kecewa Nabi sehingga nak terjun daripada bukit itu. Bila Nabi nak terjun itu, maka ada suara yang melarang dalam keadaan itu, supaya jangan buat. Kamu adalah Rasul dan lantikan, maknanya suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada itu, bila Nabi nak turun dan nak balik ke rumah, maka waktu itulah disebut dalam hadis ni, Nabi telah nampak, tiba-tiba aku mendengar suara daripada langit. Dan suara daripada langit itu sehingga aku tengok di hadapan tidak ada apa-apa, di ke kanan kiri pun tidak ada apa-apa, ke belakang pun tidak ada apa-apa, sehinggalah aku menengok kepala ke langit. Maka waktu itu aku nampak Jibril yang makhluk ni pernah datang kepadaku di Gua Hira dalam keadaan duduk di atas kursi dan antara langit dan bumi. Dalam hadis yang lain Nabi kata, rupa asal Jibril aku tengok waktu itu mempunyai sayap, dan sayap dia ni sebanyak 600, dan satu sayap itu memenuhi ufuk dunia. Macam mana? Wallahu a'lam. Ni rupa asal Jibril. Maka di situ menyebabkan timbul pula rasa ketakutan pada diri aku, sehingga aku balik sampai ke rumah, zammiluni suruh selimut aku. Maka selepas daripada itulah Allah Ta'ala turunkan ayat dengan firman-Nya, ya ayyuham muddassir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Ya ayyuham muzammil pun wahai orang yang berselimut juga. Tapi ayat ni turun ya ayyuham muddassir, Allah Ta'ala panggil dengan panggilan yang manja, wahai orang yang berselimut. Kata ulama,
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ni, Allah dia panggil Nabi ni tak dipanggil dengan nama, dipanggil dengan gelaran mengikut situasi yang ada pada waktu tu. Tak sama seperti mana Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain Allah Ta'ala panggil dengan panggilan nama. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya khuzil kitab, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, ya Adam. Allah Ta'ala panggil dengan panggilan nama. Tapi tiba giliran Nabi kita ni, Allah selalu panggil dengan panggilan mengikut gelaran dan mengikut keadaan situasi pada waktu itu. Jadi pada waktu ni, oleh kerana Nabi duduk berselimut tu, Allah Ta'ala kata ya ayyuham muddassir. Ni dia panggil satu panggilan yang manja terhadap Nabi SAW. Dia macam kisah Nabi panggil kepada Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah ni dia bila mana dalam peperangan Khandaq, setelah tentera Ahzab ni bersekutu di kalangan musyrikin bergabung dengan Yahudi untuk serang Madinah. Bila mereka kepung Madinah, Nabi arah supaya gali parit. Maka selepas daripada itu, Nabi berkata kepada para sahabat, di kalangan kamu ramai-ramai ini, siapa yang nak masuk untuk mengitik di dalam musuh, untuk pergi duduk dalam musuh tu mengitik, jadi spy dah. Nabi kata siapa yang nak pergi? Semua sahabat ni senyap. Bila sahabat ni senyap semua, maka Nabi tanya lagi siapa dia, semua senyap. Lalu Nabi tengok kepada Huzaifah Al-Yamani, Nabi kata kamu pergi. Ini tugas yang bahaya lah. Pergi duduk dalam musuh tu untuk mengitik. Maka Nabi arah kepada Huzaifah Al-Yamani. Jadi bila Huzaifah ni pergi, waktu subuh ni dia balik. Selesai dia duduk apa semua, ambil maklumat apa semua, lalu dia balik pada waktu pagi, sebelum subuh lagi lah. Bila dia balik sampai ke Madinah tu masuk, lalu Huzaifah ni dia tidur. Oleh kerana keletihan dia tidur dan berselimut. Kemudian bila Nabi bangun waktu subuh, tengok-tengok Huzaifah ni tak bangun lagi. Maka Nabi kata kepada Huzaifah pada waktu itu, ya Nauman, wahai penidur, bangun. Bangun. Maknanya Nabi panggil tu dengan panggilan orang panggil gurauan ataupun panggilan manja lah. Jadi begitu juga kepada Nabi SAW pada ayat ni, Allah Ta'ala kata ya ayyuham muddassir. Apa nama ni, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan. Peringatan di sini bagi amaran, awas. Dia tugas Nabi SAW ni dua je. Nabi-Nabi ni daripada perkataan nabak, berita. Tugas Nabi iaitu basyirah wa nazirah, bagi tahu tentang cerita perihal cerita-cerita yang kegembiraan. Dalam masa yang sama, tugas Nabi juga memberi inzar, peringatan kepada manusia. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala perintah supaya bangun. Tidur-tidur ni cukup dah, 40 tahun dah tidur. Jadi hari ini bangun, bangkit wahai Muhammad, fa'anzir, bagi peringatan kepada orang ramai. Bagi peringatan di situ supaya hidup ni mentauhidkan Allah Ta'ala. Sesiapa yang hidup tak mengikut dan tak mentauhidkan Allah, ia ada satu ancaman yang sangat besar, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'anzir ni bagi peringatan dah. Dan dalam konteks ayat ini, yang pertamanya tugas disuruh kepada Nabi SAW iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan dia ada sesuatu perkara yang besar, kerana Allah Ta'ala guna kalimah bagi amaran, bagi peringatan. Dan perkara tauhid ini perkara yang besar lah. Sebab tu kalau kita biasa dengar kisah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt ni dia jiran kepada Nabi SAW. Uqbah ni dia satu hari bila mana dia buat jamuan di rumah dia. Dia buat jamuan di rumah dia, dijemput ke semua orang kenalan dia, termasuklah dia jemput Nabi SAW, kerana Nabi ni jiran dia. Jadi bila mana Nabi pergi ke rumah dia ni, Uqbah bin Abi Mu'ayt ni hidangkan makanan di hadapan Nabi SAW. Jadi bila hidang makanan tu,
Nabi tak nak makan. Sehingga dia pelawa kepada Nabi. Nabi kata, aku tak nak makan selagi mana kamu ni tidak mengucap 2 kalimah syahadah, tak mentauhidkan Allah Ta'ala. Nabi kata, aku tak akan makan selagi mana mu ni tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi bila Nabi buat syarat begitu, maka menjadi tamparan yang hebat bagi diri Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kerana orang Arab ni kita tahulah, dari sudut layang tetamu apa semua ni, dia menjadi satu perkara yang aib. Kalau tetamu mari ke rumah tak makan ni, dia aib yang besar bagi orang Arab. Dia tak boleh. Maka untuk nak pujuk Nabi ni makan, Uqbah bin Abi Mu'ayyid dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana itu syarat yang diletak oleh Nabi. Maka bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi makanlah. Bila selesai majlis jamuan itu, maka tersebarlah cerita di kalangan pembesar Quraisy, sampailah cerita bahawasanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini telah menjadi pengikut Muhammad dah. Dan kisah cerita ini sampai ke telinga Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dengan Uqbah ni dia kawan rapat lah. Jadi bila tahu kepada Ubay bin Khalaf yang Muhammad ni telah, maknanya yang Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni telah menjadi pengikut kepada Muhammad, maka Ubay bin Khalaf ni pergi berjumpa dengan Uqbah dan bertanya kepada Uqbah, wahai Uqbah, aku dengar cerita kamu ni telah menjadi pengikut kepada Muhammad ni. Macam mana ni? Jadi Uqbah ceritalah, aku ni bukan ikut sangat Muhammad, kata dia, kerana aku ni buat jamuan di rumah dan aku jemput kerana dia ni jiran. Bila aku jemput dia datang, aku hidang makanan, dia tak nak makan. Jadi bila tak nak makan, dia letak syarat, selagi mana aku tak mengungkapkan kalimah syahadah itu, selagi itulah dia ni tak makan. Jadi aku nak suruh budak pujuk dia supaya dia makan apa yang aku jamu di hadapan dia ni, maka aku mengucap 2 kalimah syahadah seperti mana yang dia sebut itulah, kerana nak pujuk dia je, bukan nak jadi pengikut dia. Jadi bila bagi alasan begitu kepada Ubay bin Khalaf, sehingga Ubay bin Khalaf dengar alasan itu, Ubay bin Khalaf kata tak percaya lagi. Cuma nak suruh diri aku ni yakin bahawasanya mu ni tak jadi pengikut Muhammad, mu kena tunjuk satu bukti kepada aku. Hanya sekadar nafi begitu dengan cerita begitu, aku tak percaya sangat, kata Ubay bin Khalaf. Kecuali mu kena tunjuk bukti. Bila Ubay bin Khalaf kata tunjuk bukti itu, maka Uqbah bin Abi Mu'ayyid kata beginilah, nak suruh mu yakin dengan diri aku bahawasanya aku ni tak ikut Muhammad. Mu tengok, lepas daripada ni kita pergi cari Muhammad. Bila berjumpa dengan Muhammad, akan aku ludah muka dia sebagai tanda aku ni tak ikut Muhammad. Cuma hak aku mengucap tu, hak mentauhidkan Allah Ta'ala tu, jadi pengikut Muhammad, mengaku Muhammad ni adalah Rasulullah tu, itu adalah pujukan untuk nak suruh dia makan je. Sebagai bukti kita pergi cari Muhammad, kalau jumpa akan aku ludah muka dia. Ini sebagai untuk nak yakinkan Ubay bin Khalaf. Dan mereka ceritanya, bila berjumpa dengan Nabi ni, Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni, dia nak tunjuk kesetiaan dia di hadapan Ubay bin Khalaf bahawa dia tak ikut Nabi. Bila berjumpa tu, dia ludah muka Nabi. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia ludah. Riwayat kata bila mana dia ludah, air liur dia tu bila nak sampai di hadapan muka Nabi ni, Allah Ta'ala turunkan hijab. Allah Ta'ala turunkan hijab. Bila turunkan hijab, ludahan dia itu terpelating balik, kena ke muka dia balik. Menyebabkan alio yang terpelating balik kena di atas muka dia ni, jadi hangus sebelah muka dia, kerana kesan alio dia sendirilah. Muka Nabi tak kena, Allah Ta'ala turunkan hijab. Jadi bila hijab tu terpelating balik, kena ke muka dia, jadi hangus sebelah. Maka pada waktu tu Nabi kata, Nabi tahulah dia mempermainkan kalimah syahadah tu. Nabi kata, wahai Uqbah, kalau aku jumpa mu luar daripada Mekah, akan aku pacung tekak mu, kata Nabi. Nabi nak buat di situ, di Mekah tu, kerana Islam tak kuat lagi, Nabi tak kuat lagi. Tapi Nabi bersumpah, demi Allah wahai Uqbah, kalau aku jumpa mu luar daripada Mekah, akan aku pacung tekak mu, kata Nabi. Pacung tu bukan kerana nak marah, kerana ludah itu tidak. Dan kita tahulah Nabi dalam misi berdakwah ke Taif sendiri lebih teruk daripada tu lagi, dihina, darah mengalir. Tapi bagi orang yang tak mempermainkan kalimah tauhid itu, taklah menjadi kemarahan kepada Nabi SAW.
banyak lagi benda-benda hak Nabi lebih daripada aliu tu. Tapi kerana mempermainkan kalimah tauhid tu, maka Nabi kata akan aku pacung tekuk kamu kalau jumpa luar daripada Mekah. Dan apa yang disebut oleh Nabi SAW itu benar-benar berlaku. Ketika mana di dalam peperangan Badar, Ubay bin Khalaf ni rasa terbunuh dalam peperangan Badar. Yang jadi tawanan perang dalam ramai-ramai itu salah seorang di kalangan mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid tadi. Jadi bila tawanan perang selesai berperang tu, ada tawanan perang ni di kalangan musuh ni, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, nak buat macam mana musuh tawanan perang ni, kita nak ambil tindakan macam mana? Sayyidina Umar bagi pandangan, bunuh ke semua wahai Rasulullah. Tawanan perang yang ada ni bunuh semua. Sayyidina Umar bunuh je. Sayyidina Umar suruh bunuh tu dah dia ada alasan lah. Kalau kita tak bunuh wahai Rasulullah, lepaskan mereka. Mereka ada pengalaman berperang dengan kita. Mereka sudah ada pengalaman berperang dengan kita wahai Rasulullah. Kalau dilepaskan mereka, dibebaskan mereka ini, mereka boleh susun balik tentera untuk berperang balik dengan kita. Sebab dia ada pengalaman dah. Maka Sayyidina Umar kata, baik, bunuh je wahai Rasulullah. Maka sebahagian para sahabat yang lain kata, jangan ambil munafaat ke atas kepandaian mereka wahai Rasulullah. Suruh mereka ni jadi kuli kita, suruh buat tu, suruh buat ni, mengajar anak-anak orang Islam apa semua, berkhidmat pada anak-anak orang Islam. Jadi Nabi pilih untuk bebaskan di kalangan tawanan perang ni. Jadi bila Nabi bebaskan di kalangan tawanan perang ni, dalam ramai-ramai tawanan perang itu, Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni ada sekali. Nabi bebas, kata orang lain ni bebas, kecuali seorang ni je, kata Nabi. Nabi boleh kena dia dalam peperangan Badar jadi tawanan perang tu, kerana Nabi kena, Nabi cah muka Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni lain daripada orang. Kerana muka dia tu putih sebelah, hitam sebelah. Hitam tu kerana kesan dia waktu dia ludah Nabi tu lah. Jadi Nabi kata yang ni tak ada kira-kira. Lalu Nabi mengarah kepada Sayyidina Ali supaya pacung tekuk Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Apa Nabi sebut waktu dulu tu berlaku pada diri dia. Kerananya mempermainkan inzar itu, peringatan daripada Allah Ta'ala. Jadi pada ayat ni Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, bangunlah wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun bagi peringatan kepada manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah di antara kisah turunnya ayat-ayat ayyuhal mudassir ni. Jadi habislah tentang hadis ini. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita masuk pada hadis yang lain pula. Oleh kerana masuk ke syuruk tu. Sekali itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'ina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.